So kita continue dengan chapter 2, user view. Belum apa-apa dah sanggap. Bertuah punya budak. Saya dengar dan saya nampak semua Jangan share lah video kalau berani. Okay, so chapter 2.2 2.2 is about what? File system, file allocation kan, FAT, betul tak? Okay, time tu dia cerita pasal macam mana OS nak allocate ataupun nak simpan data, betul? So dia bermain dengan hard disk kan. So kita ada dua method lah yang utama, FAT dengan NTFS. So FAT ada berapa, NTFS ada apa. So itu clear? Okay, so now kita continue dengan 2.3 tau. So 2.3 is about device. Hari tu hard disk kan. Now dia main dengan device secara general. So it's relate to device management. Boleh? So by the end of this course, we will looking at what is device management, what are the component yang ada dalam device management. For example, kita akan lihat cara how can we connect ataupun how can we, biasanya kita guna printer kan, we use the printer, dan macam mana printer tu kita klik je print, dia boleh print kertas tu, betul tak? So device, contoh device kita ada apa? Kita ada printer, kita ada TV card, betul tak? Kita ada mouse, kita ada keyboard, so tu semua device. So macam mana device can nicely talk with the OS, sebab kita ada, nanti kita akan tengok, kita ada device driver. Okay, and then dekat selain device driver, kita ada device API juga, device driver API, dan kita ada device kernel interface, macam tu. Clear kelas? Clear. Okay, so okay, cek nampak tak saya buat apa? Saya buat apa saya? Saya buat apa saya? Awak nampak saya buat apa? Saya dapat slide. Okay. Jom kita continue. Alamak. Okay. So, by definition, what is device driver? Actually, we have learned it in our chapter 1. Kita dah tengok 5 components, betul tak? Kan? 5 component yang OS dah OS control, betul? Kita ada kita ada apa? Ada network, kan? Kita ada network, kita ada storage, kita ada memory, betul? And then kita ada device, kan? So untuk chapter ni dia focus on device driver lah. Device driver is a piece of software ataupun program that interfaces a particular piece of hardware. Device driver can be separate from OS because of new function can be added to the driver without requiring the OS to modify, recompile and redistribute it. Okay, device driver ni dia dalam bentuk small software. For example, if you just buy a printer, then you need to plug in your printer onto your PC, betul tak? So first thing first, the OS kita akan apa? Dia akan try to search for the driver, betul tak? Automatically. Betul? Itu yang dimaksudkan dengan nombor 2. Okay, dengan nombor 2 tu. Okay, so printer yang baru dibeli, okay, the new added hardware, for example, printer, TV, sound card, hard disk, itu semua, once kita, first time kita connect to PC, dia perlu ada apa? Ada driver. Kenapa perlu ada driver? Untuk nak make sure OS kita boleh baca read on the device. Betul tak? Okay? So that's why bila kita beli printer, kita plug in for our first time, dia akan search for driver. Then today's OS, modern operating system, bila kita plug in je device, pen drive ke, printer ke, dia akan automatically
install the driver. So driver tu dia bertindak sebagai, nampak ni, the main purpose of device driver is to provide a bridging ataupun act as the translator between hardware yang printer tadi dan OS. Okay, faham? Wait. So, contoh you ada printer, macam mana nak make sure printer tu boleh talk with Microsoft Word. Ni yang dia application ni, nampak? Betul tak? Boleh ke printer talk with MS-DOS? Tak boleh kan? Betul tak? Dia talk with application like Microsoft Word, PDF, browser kita. Betul tak? Okay. Some of the application cannot talk with printer. So tu boleh talk or not ni, siapa yang cover? Is device driver kita tu. Okay, faham? So dia ni bertindak sebagai agent tau. Nampak ni, agent. Acting as the translator between hardware and application. Nanti kita akan tengok lebih detail. Okay. So dekat sini ini PC input output device and driver lah. Yang ni kita dah tengok kita punya sound card, network card kita, betul tak? Kan? Kita ada, contoh kita ada hard disk, kita ada printers, kita ada keyboard dan sebagainya. You all main game, you all ada apa? Keyboard gamers, keyboard for, mouse for gamers, betul tak? Keyboard for gamers, betul tak? So benda-benda steering, kan? So benda tu semua device sometimes kena check dulu dia boleh run ke tak, ataupun dia boleh match ke tak dengan kita punya OS. So to the device. Driver responsibility, it will initialize the device. Initialize maksudnya printer kita tu bila kita turn on kan, first time turn on kan, dia ada something yang dia buat kan, betul tak? Dia berbunyi kan, time tu lah dia nak talk with the OS macam tu interpreting command from OS. Okay, interpreting command from OS, contoh OS minta kita print, betul tak? Ke scan, okay, ke delete, tu command from OS. Okay, kita tekan print dan dia akan bagi tahu, driver ni nanti akan bagi tahu device kita, hey device, please print this page. Macam tu So tu maksudnya interpreting command. Schedule multiple outstanding request. Contoh kita nak print berpuluh-puluh page daripada banyak slide ataupun 10 page daripada different Microsoft Word. So itu dia. Ataupun itu contoh multiple outstanding request. Manage data transfer and accept and process interrupts. Accept and process interrupts. You all pernah tak tengah nak print, ada 10 page nak print, dia kadang-kadang dia jadi gila, dia jadi haywire, betul tak? Yang ni boleh print, lepas tu kadang stuck, betul tak? So apa kita buat, kita akan pergi kat printer punya management tu kan, betul tak? Kita tekan printer tu and then kita boleh right click, cancel ataupun restart printing. Betul? Pernah tak buat macam ni? So itu kita tengah interrupt the process. Kan? Interrupt maksudnya mengganggu lah kan. So kat situ dia boleh baca juga. Okay? So chapter ni simple je ini yang biasa kita dah buat biasanya. Okay, cuba tengok diagram ni. Okay, so device driver kat mana? Ni OS kita, betul? Dalam OS kita ada apa? Application lah. Contohnya Microsoft Word tadi, betul tak? Kan? Okay, Microsoft Word tadi. So tengok, bila kita nak print, printer kat mana? Bahagian device ni, kan? Okay, bila kita nak print, okay, kita akan melalui beberapa stage. Contohnya, kita cakap tadi, device driver tu dia bertindak sebagai apa? Acting like a translator, agent, betul tak? Okay, lagi apa kita nak sebut dia? Acting like a medium, kan? Okay, between OS and device, betul? So that's why awak nampak device driver ni duduk kat tengah-tengah. Contoh dekat dalam OS awak ni ada Microsoft Word, awak nak minta dia print,
device driver ni yang akan tolong bagi instruction kepada device kita. Contoh device kita kat sini printer. Boleh? Faham? Okay, nanti kita akan tengok apa function device control. Device driver ni kita dah tahulah kan. Dia sebagai mediator, translator kan. Apa yang OS nak buat. Device control ni nanti kita akan tengok. Dia ada definition dia. So, can you imagine, can you memorize this diagram? Ambil seminit untuk lihat dan tolong memorize this diagram, apa yang ada. OS, device driver, interrupt handling. Interrupt handling ni jika ada interruption lah, betul? Nak cancel, nak restart macam tu. And then kita ada, sebelum pergi ke device tu, dia ada device controller. Okay? So, kalau you tengok kat sini, device driver manage the complexity and differences among specific types of device. It manage queues and buffers. Kenapa ada queues? Contoh printer tadi, sometimes kita nak print banyak page, betul tak? Kita print assignment kadang maksimum pun 20 page. Awak bayangkan kalau kat kedai printer, kedai printing tu, betul tak? Dia beratus-ratus, betul? Printer dia kena lebih power kan? And dia ada laser jet, betul? Ui, bisingnya. Siapa tu? Bukan saya. Ada yang tengah drive ke? Ada orang tidur je. Saya rasa ada orang tidur lah kan? Alright. So, kita continue. Okay. Gambar gajah tadi dah settle? Boleh faham? Okay. So, kita tengok yang ini pula. Ni pun sama juga. Okay. Kalau kita tengok, cuba tengok belah kanan ni. Remember, kita ada user level. User level apa? Dekat application level kan? Betul tak? Contoh kalau kita nak main internet, browser, betul? Browser and then dia punya device apa? Network device, betul? So, another application. Contoh kita main Word, Microsoft Word, buat assignment. Then dia punya device apa? Hardware. Dia punya device apa? Printer, scanner, macam tu kan. So, ini dia punya level lah. User level, user application. OS level yang akan control various OS component. Okay, what are the 5 component yang ada? Chapter 1. Hello. Tak ingat. Saya ingat je. Tak ingat. Kita ada network, memory, storage. Tu 5 baru sebulan PKP tau. Okay. Alright. So kat situ kita ada very OS component and then kita ada dia punya level ataupun dia punya step antara user application dengan device. User application, then dia ada device driver, dia ada device controller, dan dia ada IO devices. Boleh? Okay, ni semua dah clear kot kan? Application, OS, driver sebagai mediator, translator dia kepada device. Betul tak? Ni pun sama. User application, kita ada, kalau kat sini dia ada kernel space. Dia go in depth. Go in depth. Kalau kita pergi go in depth, sebelum driver ni, kita ada kernel dan kita ada device controller. Okay, faham? Kernel ni, dia akan manage lah. Dia akan bagi tahu IO ni. IO dengan device driver, you kena buat apa. Siapa yang trigger kernel is system call. Kan? Contoh user program. You kata you tekan print. Siapa yang akan trigger kernel untuk bagi tahu device driver is system call. Kita panggil Clear? Okay. Tu mak siapa panggil tu? Tak rasa dia tanya se-Azizi ke. Oh, okay. Okay, so awak kat mana? Kat college. Oh, kat college. Ya Allah. Okay. Alright, boleh continue? Boleh. Okay. Tengok tadi kita dah pergi device driver, betul tak? Now kita pergi device controller. Apa pula function device controller ni? Saya tak boleh conteng lah. Sekejap. Macam kalau saya convert kepada PDF boleh conteng. Okay, ni kan device controller, betul? Betul. Okay. Ni device controller, betul? Nampak?
Okay, so what is device controller? What is the function of device controller? What is the example? So device controller responsible for moving, moving data between device, it controls, and its local buffer storage. Okay, it control what is the maximum read request that device can make. For example, kalau you pernah dengar PCI Express. Okay, tengok apa yang buffer storage tu? Apa yang dia moving data tu? Kalau kita tengok kat sini, kan, kita nak print, kita bagi instruction, betul tak? Print page 1 ke page 2 ke. So dekat situ is data, betul tak? Data yang perlu diingat. Betul? Diingat di dalam memory. Betul? Sebab kita nak bagi tahu device, kita ada page 1, kita ada page 2, page 3. So macam mana device tu nak ingat? Siapa yang tolong ingat? Ialah buffer memory dekat dalam device controller. Clear? Kan kita ada 100 pages kan? Okay, bukan. Kita bukan ada 100 pages. Kita ada 10 Microsoft Word nak kena print. Microsoft Word pertama assignment OS. Kita nak print page 1 hingga page 2. Lepas tu kita ada Microsoft Word kedua, security. Kita nak print page 5 hingga page 10. So benda tu siapa yang akan manage, siapa yang tolong ingat ialah device controller. Dia akan letak memory dia, dia akan remind, dia akan ingat benda tu kat sini dulu, lepas tu dia akan bagi tahu device. Device ini dulu. Okay, page ni lah, page ni pula, macam tu. Clear? Okay, itu yang kita panggil sebagai local buffer storage. Macam temporary storage. Clear? So that's why kita ada device controller. So itu saya dah terangkan lah dekat sini. Kalau you baca sama je. Okay. Yang saya cakap tadi kan, okay, page 1, hey device, printer, tolong print page 1 until page 5. Itu kita panggil register. Dia nak registerkan dalam memory. Remember? Pernah tak saya dah cakap dalam kelas? Anything yang kita perlu register macam mana? Macam nak ingat for the first time. Betul tak? And okay, register these things to your memory. Macam tu. Okay. Or this data already registered in my mind. So itu masuk register. Okay, boleh? So kalau you baca balik tadi ialah apa yang saya terangkan tadi lah. You analoginya you boleh ingat yang kalau you nak print assignment 1, assignment 2, assignment 3. So banyak ni kan printing nak kena print. So siapa yang nak kena ingat setiap printing tu is device controller. Alright. So for now, okay tak? Boleh follow tak? Live meeting okay ke recordednya okay? Recorded. Oh betul lah. So nak tamatkan di sini sajalah. Okay. Kenapa recorded? Sebab awak boleh stop, pause, makan. Apa? Sorry? Kenapa recorded? Line slow sir. Oh, line slow. Okay. Boleh tengok banyak kali je. Boleh tengok banyak kali. Okay, tak apa. Okay, tak apa. Kita continue je. Mana yang line slow nanti you boleh tengok balik. Sebab I dah record juga session ni. Alright. So sebab ini saya nak testing je. Sebab ada student dia nak minta live. For example, dia boleh terus tanya ke kan. Macam tu kan. Contohnya Megat dia suka tanya kan, dia boleh tanya live, tapi now ni tak jumpa mana Megat. Baik, Gat. Oh ada. Nampak suara pun macam baru bangun kan. Okey, malam tadi main game apa Megat? Dia tolong mak dia kemar rumah. Okey, kemar rumah nak raya. Okey, fine. Jom kita continue, okey. So IO operation, kalau you tengok balik, you baca balik is apa yang saya dah cerita tadi. Okay, jom kita baca. Device driver loads the register within the device controller. Device driver give an instruction to device to perform the operation. Operation kat sini yang macam tadi lah. Hey printer, print page 1 until page 5 macam tu. Okay, clear? And then operation tu akan received by the device controller. Then device controller
examine the contents of the register. Dia akan check dulu. Okay, operation yang user ni nak boleh ke tak? Boleh perform ke tak? Macam tu kan. And then kat situ dia tengah buat with request from the list. Okay, dia akan kalau kata nak print, okay, boleh print ke tak? Okay, macam tu Controller start transfer data from device to its local buffer. Okay, bila controller tu dah receive instruction daripada user nak print assignment 1, page 1 until 5. Dia ambil operation tu, dia ambil maklumat tu dan dia akan transfer ke dalam dia punya local buffer memory. Buffer storage. Okay, and then dia dah simpan dalam local buffer storage tu, dia akan buat queue pula. Queue. Kat dalam local, dia akan queue. Okay, mana yang nak print dulu. Okay, mana yang nak print dulu and then dia akan inform the device. Clear kelas? Boleh? Alright. So, dekat sini kita contohnya kita ada DMA controller, Direct Memory Access. Transfer a block of data directly to or from its own buffer storage to the memory. Ni yang saya cakap tadi. Dia ada buffer storage and then buffer storage tu dia seolah-olah dia punya buffer memory. Sebab apa? Sebab dia akan ambil sedikit ataupun dia akan ambil sedikit memory daripada RAM tu. Okay. Untuk simpan dia punya maklumat data dia tu. Okay. Data dia tu very simple one. Dia dalam bentuk byte saja. Page 1 kan, yang kita selalu masukkan page 1 nanti page 5. Tu semua tu dalam bentuk binary saja yang dia akan simpan. Okay. So, itu dia device controller. Okay. Next, kita tengok the overall device management. Okay. Tadi kita dah tengok, kita dah faham device controller. Kita dah faham daripada application, user application. Bila user application nak print, dia akan pass kepada device driver, betul tak? Device driver tu dia akan inform device controller. Device controller akan simpan maklumat apa yang nak di print tu dalam buffer memory dia dan dia akan bagi tahu device iaitu printer untuk print, betul tak? Tapi kalau kita tengok lebih detail, okay, dalam device management dia ada tambahan iaitu kita ada juga API dan kita ada juga kernel ataupun kita ada device driver interface kat sini. So overall management, pengurusan dia. Device management is the part of the OS that manage hardware devices. Okay, apa fungsi device management ni? Okay, it track the state of the device. Sama ada idle ke, being used ke, atau tengah proses. Okay, so dalam device management pula, sebelum kita nak guna printer tu, okay, OS kita akan check printer kita turn on ke tak. Betul tak? Ingat tak? Biasa tak? Kita nak print, tiba-tiba printer tak on. So kat situ dia akan tunjuk kan, printer not ready. Kan? So printer not ready tu siapa yang detect? Device management. Sebab apa? Dia ada tracking ni. Idle ke, being used ke, turn off ke. So dekat train. And then apa lagi dia buat? Dia maintain the information in the device status table. Dia OS akan ada lah untuk device ni dia okay, dia turn on dan driver up to date. Ni yang kita tengok dekat device property tu. Slide saya hilang. Hilang? Adakah slide saya hilang? Tak ada je. Ya ke? Okay, awak try. Kalau hilang, try leave and then join balik. Okay. And then kita continue Kita must maintain the information. They must maintain the information in the device status table. Maintain the device descriptor to store other information about the device. Contohnya, adakah device ni up to date? Okay, dia punya version berapa? Okay. Contoh printer kan, bila kita tengok device manager, kita boleh tengok kan setiap driver dan device tu punya status. On tak on, device driver dia update ke tak update, dia ni version apa, pengeluar dia apa. So itu dia. Okay, itu yang nombor 3 ni. Choose the most efficient way to allocate device.
Okay. Contoh, sometimes PC you terlalu banyak device. Okay. PC ada RAM 4GB saja, tapi you plug in dengan sound card, TV card, printer, lepas tu scanner ada sekali. Okay, dekat situ OS akan lihat berapa device you makan RAM, berapa processor yang digunakan untuk run device you ni, berapa RAM yang digunakan untuk run device you ni, and then dekat situ dia ada akan buat table, and then dia akan allocate all the resources accordingly. Okay. And that's why sometimes kita boleh rasa we can feel that some of the device is quite lagging kalau kita guna dia. Bila kita guna dia quite lagging. Sebab apa? Sebab dekat situ mungkin OS you tak allocate banyak RAM ataupun processor. So dia tak berapa efficient lah. Macam tu. So kat situ allocation of the RAM and CPU usage for your device is managed by device management, and it makes the allocation start and then it can deallocate devices. Contoh kalau device use idle, then dia macam biasalah kita dah belajar ni kan, kalau dia idle and then dia boleh take out balik RAM yang dia dah allocate, RAM dan processor yang dia dah allocate pada device you, dia bagi kat orang lain. Okay, tu kita dah belajar, betul? Okay, so in summary, device management inilah dia punya components. Okay, so it start with application process. Okay, and then dia ada API, driver. API ni macam bridging dia punya jambatan yang allow kita to talk from one application to the device driver, so to the API. Kenapa perlu API? Sebab some of the application, okay, kita nak tarik dia daripada luar. Contoh, saya nak print daripada Google punya produk. Okay, so Google punya produk ni must be able to talk with my device. Contohnya printer saya. Kan? So, dekat situ saya kena ada bridge tambahan. Okay. API ni kalau kita tengok ada dia punya penerangan lanjut. Dia API ni kalau kita tengok dia in the form of sometimes in the form of installation program, ataupun dia kita boleh write dia dalam bentuk C atau Java programming in order for us to allow the communication. Okay, contoh tadi saya nak print daripada Google punya produk, ada satu Google ni produk, contohnya Google punya robotiknya dongle ke kan, kita nak print image daripada situ ke printer kita. Macam mana dia nak talk pula, betul tak? Are you here? Macam mana dia nak talk pula, betul? So dekat situ kita kena ada API okay, yang akan talk kan. So API tu is like what? It's like a bridging command. Okay, so dekat situ kita ada API, kita ada file manager, kita ada device driver, and then lastly kita ada device controller. Dia sama je. Dia macam repeat yang atas ni kan. Tapi kat sini dia nak terangkan pasal device management pula. Okay. Kalau you tengok kat sini device controller kita dah belajar tadi kan. Command, and then dia ada apa dan apa. Okay, these are device management. Actually kita dah tengok dah kat kelas. Ni yang saya sebut tadi. Okay. Device manager kita boleh lihat so ni practicalnya lah. Kita boleh lihat kita punya port, network adapter kita boleh right click. Okay, contoh kat sini device hard disk kan. Okay, kita boleh right click, kita boleh tengok kita punya device, contohnya hard disk. Hard disk kita right click, pergi kat property, dia akan buka property macam ni. And then ni yang saya sebut tadi, information nampak? Ada information, dia boleh tengok status, dia boleh check status dia updated ke tak, version dia dan sebagainya. Okay, so tu device management. So in summary, device manager kat mana? Is dekat device manager. So dia buat apa? These are the function. Boleh? Alright. Boleh. Alright, say. So, kalau kita tengok kat sini, dia ada I/O interpreter kat sini.
I/O device manager is exactly sebelum device. Sebelum semua instruction tadi nak print berapa semua kan, nak print page apa semua sampai kepada device, siapa yang handle tu is I/O device driver ataupun I/O device manager. Boleh? Boleh. Okay, so tu dia. Dia ada properties apa yang dekat I/O device ada ni. Dia ada data weight, okay. Data weight tu kita nak transfer, kita nak print. Perasan tak? Ada printer laju, ada printer tak laju. Kan? Kita nak main mouse, ada mouse laju tak laju. So itu dia weight dia kan, kadar dia kan. Berapa bit per second data tu dihantar kepada device. Betul? Kalau dia boleh hantar laju, maka kita print lajulah. Okay? Macam tu So kita ada data weight, kita ada different devices will have different I/O device management Okay. Contoh device A, device B. Device A yang saya cerita ni, printer. Device B, mouse. Agak-agak mana yang lebih ringan? Mouse lagi ringan, betul tak? Okay. So tu maksudnya application of the device. Complexity control. A disk is much more complex, whereas printer requires simple control. Ni yang macam saya cerita tadi Mana yang nak manage lebih simple? Okay. Mouse ke keyboard? Printer ke hard disk? Macam tu. So ni dia. Complexity of the control juga di-cover oleh I/O device driver. Apa lagi I/O device driver buat? Dia akan manage unit of transfer. Ni yang saya cakap tadi. Data may be transferred as stream of byte or character in large block. Okay. Ni yang saya cakap tadi. Impact. Dia, contoh you nak print file tu besar ke kecil. Kalau file tu kecil, mungkin dia laju, betul tak? Contoh, you nak print satu page, ada satu penggan saja. Berbanding dengan satu page yang siap ada gambar, siap color. Mana lagi laju? Satu page, satu penggan tu laju je kan? So kalau you ada print yang full page with color, awak tengok dia punya lambat je, betul tak? Okay, so tu dia. Data representation, different data encoding scheme are used for different devices. Yang kat sini, you imagine you nak print, selama ni you print ABC. Tiba-tiba hari ni you nak print menggunakan karakter Arabic. So dekat situ, Arabic kan? So dia nak kena convert, betul tak? Dia nak kena convert, dia nak kena baca karakter tu. So tu dekat data representation and encoding. Okay. Error condition, the nature of error differ widely from on device to another. Okay, kat sini macam mana dia handle errors lah. Sama ada nak stop, nak hang, nak kalau printer kita biasa kalau tak boleh nak print, dia hang. Betul? Okay. Ada device kalau dia tak boleh nak run, dia terus shut down. So itu maksudnya error condition. Kalau printer kita nak, kalau dia hang, kita boleh manage dia balik, betul tak? Kita boleh pause dia, kita boleh continue, kita boleh cancel, kita boleh restart printing. Okay, so ni siapa yang biasa main printer, dia akan nampak lah. Okay, ni yang device driver API tadi. Apa maksud device driver API tadi, dia fungsi dia? Jadi bridge. It's like a bridge kan, between one application outside the norm. Okay, contoh yang normal apa? Application kita, betul tak? Word, Microsoft Word normal. Tekan print, dia print. How about kalau saya nak minta you print daripada drone? You dah fly the drone, kan? Kan drone tu boleh pass je image yang di capture kepada PC kita, betul tak? So, macam mana nak talk antara PC kita dengan drone? Tu dia ada software dia, dalam software dia ada API. Boleh? Dia ada software tu ada driver yang ada API. Dia akan bridgekan benda yang tidak normal. Itu yang saya biasa pakai lah. Antara biasa yang saya pakai ialah saya nak print ataupun saya nak connect antara, contoh saya buat application PHP saya. Dan dalam PHP tu, data tu biasa kita tarik daripada database tu lah. Imagine you ada PHP system, data awak tarik daripada Google Maps. So dalam website awak nampak dekat laut ada restoran, ada McD, ada macam tu.
So maklumat tu semua daripada luar, betul tak? So macam mana saya nak linkkan sistem saya dengan data yang ada daripada Google Maps? So saya kena ada dia punya API. So tu maksudnya API biasanya application dia. So API ni kalau you tengok Application Programming Interface. Awak nampak tak muka saya beria-ia present? Saya rasa macam short sendiri pula. Ha? Kan? Rambut saya ni dalam tak sikat, so dia mengembang sikit, okey? Nanti naik-naik je memang dah macam ni lah, Albert Einstein lah. Okay? Okay, so alright. You all bolehlah padam tu lah. You all jangan padam nanti saya nak check out nanti muka seorang. Tidur ke apa ke. Okay, so tu dia API. Okay, it's a application programming interface. Tu dia dalam bentuk apa? It's a piece of code. Sometimes it's a piece of code yang written in C, Java dan sebagainya. In Python macam tu. It's a piece of code programming that give a program access to the hardware resources and service available in the system. Okay. And then contoh yang kalau sound. Okay. And then okay, contohnya saya dah bagi tadi. System API provide the interface between application and system resources through system call. Okay. Yang dalam case ni is normal case lah. Normal case kita. Contoh maksudnya dekat PC kita pun bila kita nak print Word, dia memang dah ada API dia. Sistem API dia. Okay. Okay, ni contoh. Okay, belum. Mana tadi? Saya nak tunjuk. Okay. Well, I think saya dah terangkan kan tadi kan. So, you dah nampak kan API macam ni kan. Okay, antara application process tu dia nak capaian kepada kita punya device, the driver tu dia ada API. It's a piece of code yang allow the application to talk with the device driver. Siapa yang trigger sistem API ni ialah sistem call. Okay, right, macam tu. That's why saya terangkan pasal Google tu tadi. Kalau awak tengok kat sini, kan Google lah, ada Google kan kat sini kan, Facebook kan. Awak perasan tak? Kat Facebook kadang-kadang kita boleh buat game, betul? Itu contoh yang tak berapa elok lah. So maksudnya kat sini Facebook pun dia provide API dia. Macam tu Google. Okay. Google dia ada API dia. Okay. YouTube dia ada API dia. API apa sir? Google dia kan ada maklumat kita. Dia tahu lokasi kita kat mana tu semua, betul tak? Awak tahu tak Google tahu lokasi kita kat mana? Kan bila kita sign up Android kita kena register as Google dan kita kena share location kita. That's why bila kita ambil gambar, dia boleh tag location kita kat mana, betul tak? So dia ada maklumat kita tahu Google ni. So bila mana government kita nak maklumat, dia boleh tak minta daripada Google? Boleh. Dia boleh minta daripada Google kan. Dia nak tanya berapa orang ada dekat Putrajaya for example. So dia boleh dapatkan maklumat daripada Google. So in order untuk dia access maklumat daripada Google, dia guna apa kelas? Connection dia guna Google API. Kita panggil dia Google Maps API. Itu in advanced way lah yang saya pernah buat. Okay. Alright, so I think okay tak dengan API? Okay. Okay kan. So kalau nak itu dekat luar sistem, kalau nak apply kat dalam kita punya OS, dia macam ni lah, sama lah juga. Dia ada API yang akan talk with the driver. Kalau nak in luar, in industry, itu yang saya cerita tadi, yang Google. Macam tu. Facebook lagi ganas. Awak perasan tak kalau awak selalu talk about tudung, awak pergi Lazada, awak tengok tudung, dia akan push iklan pasal tudung. Laju je. Betul tak? Okay, so itu pun sama. Dia orang ada API dia orang tersendiri. Okay, lastly is driver kernel. Kernel ni kita tahulah, kernel by definition is sorry. Any question? No, sir. Okay. Kernel ni siapa ingat kernel? Kernel siapa ingat kernel? Angkat tangan.
Jantung, kan? Kenapa kita cakap kernel is the heart of the OS? Because it manage all the OS component. Betul tak? Manage all the OS component. Maksudnya apa? Kalau kita nak print, dia akan check dulu, dia akan tanya dulu. Hey printer, ada customer nak, ada user nak print. Okay, please turn on. Macam tu kan. Dia manage the components. Betul tak? Okay, so sama juga dekat dalam proses device driver kita ni, kita ada device, kita ada driver kernel interface. Okay, so apa dia buat? Dia bertindak sebagai interfacing between device driver and operating system kernel. Okay, so sebelum ni chapter 1 kita akan kita dah cakap bila dekat application user level dia ada application, betul? Bila user nak print, dia akan beritahu kernel dan kernel akan bagi tahu komponen. Salah satu komponennya ialah device driver. So of course lah, dekat sini kita kena ada kernel yang akan trigger. Dia akan trigger device driver untuk buat kerja. Betul? Siapa yang trigger kernel ni sebelum tu? Ialah system call. Remember? Kita punya diagram yang ni. Kalau you nak study pasal kernel yang tadi, device driver kernel dekat sini. Okay. Kena ingat, ini user program, application program such as Microsoft Word. Bila dia nak print, okay, system call yang akan trigger kernel. Trigger kernel. And then kernel akan manage all the components. Salah satu components yang dia nak manage ialah device. Okay. Sebelum dia touch device, dia akan talk dengan device driver. Macam tu. Boleh kelas? Okay. So, itu dia. Driver kernel. Okay. So, setiap OS types, Solaris, BSD, Linux, Windows, Apple, Apple tak ada Windows dia ada kernel dia tersendiri. Okay. Setiap device driver ni, okay, will be managed by the kernel, will be triggered by the kernel. Okay, so in summary, inilah dia device management yang ada macam tu. Okay, siapa boleh terangkan balik? Megat. This are our summary, betul tak? Okay, device driver. Okay, in summary, kalau kita nak level paling atas is user space, and then followed by the kernel space and followed by the hardware space. Okay, so contoh kalau you nak buat printing, assignment 1, assignment 2. Assignment 1 page 1 until 3, assignment 2 page 5 until 10. Okay, so you akan bagi instruction, command, betul tak? Command you ni akan passing dalam bentuk bytes of data. Okay. Dekat situ, siapa yang akan take over ialah system call melalui device driver API. System call ni dia macam apa? Itu kita belajar. Dia macam manager dekat kilang kan. Kalau bos suruh buat ni, dia akan, okay bos, baik. Okay, saya akan jumpa dengan pekerja, saya suruh pekerja buat. Betul tak? Kan? So, itu system call. System call akan trigger. Dia akan trigger siapa? Dia akan trigger kernel dulu. And then kernel ni fungsi dia apa? Managing the hardware, network driver, semua tu kan kernel. So, system call akan trigger kernel. Hey kernel, user nak printing. Boleh tolong minta hard disk buat kerja tak? Boleh minta printer buat kerja tak? So, tu. System call akan bagi tahu kernel. Kernel pula, okay, dia akan check. Okay, dia akan bagi tahu, dia akan contact device driver. Device driver ni pula apa? Device driver ni fungsinya apa? Untuk managing, betul tak? Act as the interpreter, betul tak? Okay, interpreter between application and device. So, kernel ni dia akan bagi tahu device driver, user nak print. Okay, dah. Kat situ je device driver akan ambil maklumat tadi, data tadi tu. Okay, page 1 until 5, page 6 until 10. Kan?
dia allocate, dia akan bagi kat device controller untuk simpan maklumat tu, dan device controller akan print, bagi tahu dekat printer, okay printer, print yang ini dulu, printer, print yang next, printer, print yang next. Clear kelas? So tu dia sebenarnya apa yang berlaku, the communication, the connection between our device, our application upper layer and our device layer. Contoh yang kita bagi dekat sini kebanyakannya dalam proses printing. Betul tak? Printing. Tapi kalau you tengok banyak lagi proses lain, contohnya you nak main sound card, you nak buka TV, pakai TV card, you nak buat browser, connection to the internet, pun sama juga. Semuanya ada. Dia ada application, dia ada system call yang yang akan bridgingkan siapa API, and then dia akan trigger kernel. Kernel akan bagi tahu device driver. Device driver ni akan jadi interpreter between application and device. Okay, dalam device driver tu ada juga disk controller dan sebagainya. Clear? Any question class? Yes, sir. Any question? Dekat sini yang contoh wave tu semua you kena fast sikit, okay, boleh membantu dalam exam. Okay, yang ni kita dah buat. Okay, kalau tak ada, so itu saja untuk kita, 45 minit. Okay, nice lah tu masanya. Okay, minta hafal sikit komponen ni, dia punya diagram ni, untuk maksudnya kalau check up chapter device driver, apa yang ada ni dia. Okay, diagram ni pun sangat bagus. Dia summarize everything. Ni pun dia summarize everything. Okay kelas, itu saja. Kalau tak ada apa-apa, nanti saya postkan exercise. Try buat macam biasa, bila saya post exercise, boleh buat mana yang sebanyak mungkin. Kalau yang dia agak macam perlukan lukis ke apa kan, you tak boleh nak buat tu, you boleh buat tapi for your own keeping records. Okay, tapi yang you boleh submit tu apa yang you boleh buat lah, sebab dia exercise je. Saya akan review saja saya akan matchkan attendance awak dengan exercise awak. Dua-dua buat, baru saya consider you all datang. Clear? Saja. Betul ke tak ada soalan?